Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Ya, hari ini adalah hari yang kelima. Hari yang kelima untuk cabaran 44 hari live, ya. Sempena dengan challenge yang saya terima daripada kursus yang saya ikuti, iaitu kursus bisnes bersama dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Jadi ini adalah salah satu untuk saya mendapat keberkatan ilmu, di mana task untuk kursus itu adalah mengadakan live, ya, selama 44 hari cabarannya. Jadi insya-Allah selepas 44 hari mungkin akan menjadi habit untuk bersiaran secara live setiap hari. Jadi masih lagi tajuk, saya pilih tajuk kepimpinan, ya. Tajuk kepimpinan iaitu menjadi ketua. Okey, menjadi ketua pada episod yang pertama, kedua dan ketiga. Ketiga itu sebab ada gangguan sedikit. Ada gangguan sedikit semalam. Semalam Food Panda menghadapi masalah sistem. Jadi itulah semasa saya live, saya terima order dari Food Panda. Jadi sistem itu tak boleh dia berbunyi tanpa henti. Jadi di situlah semalam terganggu sedikit live saya semalam. Jadi kecoh semalam sebab nak betulkan sistem. Rupa-rupanya satu Malaysia, Food Panda menghadapi gangguan sistem. Jadi itu cerita semalam. Jadi konten semalam itu mungkin saya berhenti dengan tiba-tiba disebabkan oleh, ya, order tersebut menghadapi masalah kerana apabila sistem terganggu, ya, runner itu tak boleh untuk mengesan, ya, order tersebut. Jadi itu cerita semalam. Alhamdulillah, semuanya dah selesai. Hari ini okey, sistem dah kembali pulih. Jadi hari ini masih lagi menjadi ketua. Jadi untuk menjadi ketua, ya, seperti mana yang episod-episod yang lepas, kita santai saja. Kalau tuan-tuan viewers dan puan-puan viewers nakkan secara spesifik ataupun nak berkongsi ilmu, bolehlah type di sini supaya saya boleh respon mengikut pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi kita secara umumnya menjadi ketua ini kita perlu mengetahui jenis-jenis kepimpinan secara umum. Ya, kalau mengetahui teori itu sangat membantu, ya. Tetapi kalau tidak tahu teorinya, mungkin melalui pengalaman. Jadi secara teorinya seperti mana dalam episod yang lalu, bahawa kita ada 3 yang utama, iaitu yang 3 yang utama itu adalah kepimpinan autokratik, demokrasi dan laissez-faire, ya. Jadi kalau 3 itu pun dah luas untuk kita bincangkan. Tapi kalau macam kita teorinya kita tak mahir, itu tak semestinya kita tidak boleh menjadi pemimpin atau ketua yang baik, ya. Melalui pengalaman pun, melalui pemerhatian, melalui model, ya, juga kita boleh menjalankan peranan kita sebagai ketua. Jadi kalau nak recap balik,
Ya, autokratik ni lebih kepada ketua yang mengetahui segala-galanya. Ketua yang mungkin mempunyai pengalaman yang luas dan dipasangkan dengan orang-orang sekelilingnya yang hendak ketua itu dipasangkan dengan ahli-ahli yang novice, ya, yang baru dalam bidang yang diceburi lah. Jadi bila baru, bukannya tak pandai, tetapi bila bidang yang baru, dia akan jadi novice dan banyak ilmu-ilmu, kemahiran-kemahiran yang tidak dikuasai. Jadi di sini kalau dipasangkan ketua yang mempunyai pengetahuan yang luas dengan ahli yang baru, novice, maka lebih sesuai kepimpinan secara autokratik, ya, lebih sesuai. Tapi tidak salah untuk melaksanakan kepimpinan yang lain, contohnya transformational, ya, transformational. Okey. Jadi itu lebih detail lah, lebih detail lagi. Kalau transformational itu dia memberi semangat, ya, mendorong mendapatkan hasil yang baik. Itu lebih detail kalau transformational. Tapi secara umumnya, ya, bolehlah guna secara autokratik, ya, sebab mungkin orang yang novice ini dia menunggu arahan sebab dia tidak berpengalaman. Hai semua. Assalamualaikum. Terima kasih bersama saya. Ya. Terima kasih. Ini task, ya, kena untuk dapat keberkatan ilmu daripada Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Jadi ini adalah cabarannya untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Saya sedang mengikuti kursus bisnes, ya. Kursusnya diberi nama dari kosong, ya. Business Bootcamp 101 dari kosong, ya. Jadi malam ini adalah malam terakhir, ya, kursus tersebut. Malam terakhir kursus selama 12 hari. 12 hari. Jadi tapi ulangannya pada pukul 9 dan juga pada pukul 2 nanti. Pada pukul 2 nanti kalau masih nak ikuti, bolehlah pergi kepada Telegram. Dalam Facebook saya pun sebelum-sebelum ini saya dah share, ya, bolehlah dapat daripada situ, di mana kursus ini adalah percuma. Dan insya-Allah kepada mereka yang mengikuti kursus selama 12 hari, dia akan pilih untuk memberi kursus selama 3 hari untuk marketing, zero cost marketing. Doakan saya, dia dapat terpilih untuk mengikuti zero cost marketing. Jadi kita balik pada kepimpinan secara autokratik. Jadi secara autokratik, tapi kebanyakannya menyatakan bahawa autokratik ini tidak bagus, ya, tidak bagus. Tapi sebenarnya dia ada kelebihannya tersendiri. Seperti mana yang saya beritahu tadi, sekiranya orang yang sekeliling kita itu, kita menjadi ketua kepada orang yang sekeliling kita, dan orang sekeliling kita itu kekurangan dia ilmunya atau kemahirannya tidak mencapai tahap yang kita harapkan, ya, masih novice, masih baru. Jadi lebih sesuai digunakan
autokratik. Jadi kita ya sebagai ketua akan memberikan arahan, ya. Sebab one novice biasanya dia tidak mahir dalam tugas ataupun bidang yang diceburi. Jadi di sini ya ketua akan memberi arahan apa yang nak dibuat, kemudian selalu memberikan motivasi, ya, selalu memberikan motivasi dan juga memberi bimbingan, ya, selalu memberi bimbingan untuk meningkatkan kemahiran orang yang dipimpin, orang yang dipimpin. Jadi setakat ini ada apa-apa yang viewers nak saya jelaskan ataupun nak dikongsikan, bolehlah type, ya. Ini kurang mahir sikit nak operate ni FB secara live ni, tapi insya-Allah akan belajar dari masa ke semasa. Okey. Jadi itu adalah secara autokratik. Untuk semakin lama ataupun orang keliling kita itu mempunyai pengetahuan yang sederhana, maka pengetahuan yang sederhana, mempunyai kemahiran yang sederhana, mempunyai nilai atau spiritual yang sederhana, maka lebih sesuai kepada demokrasi. Ya, demokrasi di mana bersama-sama mencapai persetujuan untuk melaksanakan mencapai misi dan visi yang ditetapkan. Jadi untuk mencapai itu dilaksanakan secara bermusyawarah, ya, berbincang, mencapai kata sepakat, di mana di sini ketuanya ini adalah terutamanya sekiranya sama ada ketuanya pengetahuan atau pengalamannya sederhana atau pengikutnya pengetahuannya adalah sederhana, pengetahuan kemahiran sederhana, dan juga ataupun nilai spiritual pengikutnya ada sederhana, ataupun sebaliknya ketuanya nilai dan spiritualnya sederhana, kemahirannya sederhana. Ini sesuai untuk cara kepimpinan secara secara demokrasi, ya. Salah apakah perkara asas untuk menjadi ketua yang dihargai dan dihormati? Okey, untuk menjadi ketua yang dihargai dan dihormati, biasanya lebih sesuai menggunakan kepimpinan secara humanistik, ya, humanistik. Humanistik ini dia lebih kepada menjaga kebajikan pengikut-pengikutnya, memberi penghargaan. Itu adalah secara humanistik, yang mana saya belum bincangkan lagi, tapi dari masa ke semasa kita akan pergi lebih detail pada kepimpinan secara humanistik. Okey, jadi kepimpinan secara humanistik ni, ya, dia lebih mementingkan suasana organisasi tersebut ataupun suasana sekeliling persekitaran yang dipimpin. Jadi termasuklah dia memberi pujian, ya, menghargai dan mengambil kira kebajikan pengikut-pengikutnya ataupun orang dipimpin. Jadi untuk dihargai dan dihormati, dia bolehlah menggunakan gabungan humanistik dan juga karismatik,
menggunakan karismatik, untuk dihormati menggunakan karismatik, kepimpinan karismatik. Iaitu nanti kita akan pergilah nanti satu hari nanti, episod-episod akan datang, kita akan bincangkan kepimpinan karismatik. Tapi secara umumnya, untuk menjadi ketua yang dihargai, dia sudah tentulah ketua itu mesti mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran, mempunyai nilai yang tinggi dan juga spiritual yang tinggi, yang sangat tinggi, ya, untuk dia dihormati. Jadi biasanya ketua yang dihormati ini adalah ketua yang sangat dekat hubungannya dengan Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi insya-Allah ya kita akan menjadi ketua yang dihormati. Jadi yang lain, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, insya-Allah walaupun tidak mempunyai ilmu, sebab antara untuk menjadi ketua yang dihormati adalah ya keempat-empat elemen tersebut, iaitu ilmu, kemahiran, nilai dan spiritual. Tapi kalau ada salah satunya, terutamanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu spiritual, insya-Allah yang lainnya akan menjadi bertambah baik, ya, untuk menjadi ketua yang dihormati dan dihargai. Di samping itu, kemahiran, ilmu, jadi kita kena belajarlah melalui pengalaman, melalui pemerhatian, melalui model, ya, kita tengok ketua bagaimana ketua yang bagus, bagaimana ketua yang berjaya menunjukkan keputusan produk ataupun perkhidmatan ataupun produk yang berjaya, yang menghasilkan keputusan yang baik, dari sama ada dari segi produk ataupun dari segi perkhidmatan. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu ada banyak cara lah, ya, tak semestinya secara formal, ya, secara tak formal pun boleh. Tetapi banyak elemen untuk menjadi ketua yang bagus. Tapi salah satu modelnya adalah kita ikut kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah model. Kalau kita mencari ilmu menggunakan model, ya, bolehlah ambil model yang terbukti berjaya. Jadi untuk kemahiran, biasanya kemahiran ini sama ada kita belajar ataupun kita, ya, dapat daripada pengalaman, ataupun dapat daripada pemerhatian. Okey, dan begitu juga dengan nilai dan spiritual. Okey, jadi jadi di situlah untuk menjadi ketua yang dihargai dan dihormati. Ya, antaranya adalah humanistik lah, lebih kepada humanistik dan karismatik. Ya, kalau karismatik itu kita mempunyai karisma yang mana pengikut-pengikut kita akan dengan sendirinya akan dipengaruhi untuk mencapai matlamat ataupun matlamat ataupun apa yang kita nak capai. Okey, jadi itu adalah kepimpinan secara ada beberapa yang saya sebutkan tadi, tapi yang telah kita bincangkan secara lebih terperinci, tapi tak terperinci adalah kepimpinan autokratik, kepimpinan demokratik dan juga laissez-faire. Okey, untuk yang laissez-faire, biasanya laissez-faire ini adalah melibatkan biasanya ketua yang tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan
tidak ada nilai, tidak ada spiritual. Dia akan menggunakan kepimpinan secara laissez-faire, di mana pengikut-pengikutnya ikut sukalah nak buat apa. Jadi pengikut-pengikutnya lebih pandai, ya, lebih pandai, lebih pengetahuan, boleh bawa diri sendiri. Tapi biasanya kalau organisasi ataupun dipimpin secara laissez-faire ni, saya rasa organisasi ataupun orang yang dipimpin itu tidak akan mencapai kejayaan yang sepatutnya, kejayaan yang cemerlang dan kejayaan yang sepatutnya, sebab dipimpin oleh ketua yang tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai ilmu, tidak mahu belajar dan mungkin ego, ya, mungkin ego. Jadi Assalamualaikum semua, Ahmad Zuri, Aida, Puan Nur Laila, ya, terima kasih, ya. Okey, jadi itu adalah 3 jenis kepimpinan yang utama untuk menjadi ketua. Okey, jadi tapi biasanya kepimpinan ini biasanya dia mengikut pada organisasi juga. Katakan kita apa tu, ya, terima kasih Puan Nur Laila. Okey, mengikut organisasi dan juga tugas yang kita hendak selesaikan. Ya, katakanlah bergantung juga kepada tugas yang hendak kita selesaikan. Katakan secara cepat, ya, secara emergency, tugasan itu perlu disiapkan, maka lebih sesuai secara autokratik. Ya, kata nak cepat. Jadi bila nak cepat, dia kena ikut arahan ketua. Itu secara autokratik, secara pada keadaan atau situasi yang kita kata kecemasan, ya, kata berlaku kecemasan, katakanlah banjir dan sebagainya, tak sempat nak buat demokrasi, iaitu nak capai persetujuan, nak buat meeting untuk nak capai persetujuan. Kalau demokratik ini lebih kepada kita adakan perjumpaan dahulu, ya, mendapat kata sepakat dan sebagainya. Tapi kalau kecemasan, ya, katakanlah banjir. Jadi takkan kita nak tunggu mesyuarat dulu baru nak bertindak. Jadi pada saat ini sesuai secara autokratik. Tapi biasanya kita akan laksanakan tanpa kita tahu itu adalah autokratik ke, demokrasi ke, transformational ke, karismatik ke, itu secara automatik, ya, kita akan bertindak. Tapi kalau nak dikatakan yang paling sesuai pada saat kecemasan adalah kepimpinan secara autokratik, iaitu ketua memberi arahan, ya, supaya tindakan dapat dilaksanakan dengan cepat. Tak adalah tunggu mesyuarat dulu. Tunggu mesyuarat dulu nanti semua barang-barang tu hanyut, ya, disebabkan oleh banjir dan sebagainya. Okey, jadi sini saya nak makan dululah. Ini adalah salted caramel, ya, salted caramel. Salted caramel pula. Coconut gula Melaka, coconut gula Melaka. Salted caramel tu adalah best seller. Jadi ini adalah yang limited edition. Ya, ini adalah yang limited edition. Okey, nanti saya ambil dia punya tu. Okey, sedap dimakan. Dia bersama dengan di sini adalah kelapa yang disangai. Tapi sebenarnya salted caramel ni, salted caramel, asyik salted caramel je. Ini adalah coconut gula Melaka. Coconut gula Melaka. Duk ingat salted caramel sebab biasa makan salted caramel yang hot seller.
Jadi salted caramel, yang lain pun ada juga, ya. Yang tu salted caramel dan sebagainya. Okey. Jadi coconut gula Melaka ini dia bersama ini, ya. Dan sebenarnya di atas ini dah ada kelapa, parutan kelapa. Ya, ada parutan kelapa. Tapi ditambah dengan yang ini, ya, ini rangup, ya. Ini rangup. Jadi kita kita taburkan ini, ini kita taburkan. Ui, sedap ni. Kita taburkan. Oh. Okey, saya makan dulu. Ini belum makan lagi. Okey. Jadi nanti kalau viewers semalam nak makan juga habis 5 bekas. Alhamdulillah. Nak order salted caramel. Sekarang kita ada Food Panda. Jadi kalau itulah kita nak cari dropship dan agent, ya, untuk rangu. Sedapnya. Masya Allah. Satu scoop lagi sebelum kita sambung. Okey. Jadi kita nak cari agent sebab, ya, kita nak luaskan, nak membantu orang-orang yang terjejas semasa PKP ni. Ya, kami tahu ramai yang terjejas semasa PKP ni. Jadi kita nak berkongsi rezeki. Tak aci makan seorang. Okey, insya-Allah, ya, kalau ramai yang jadi agent, yang ramai yang jadi dropship, ya, sebab kita nak bantu, ya, orang-orang di luar sana yang terjejas oleh sebab PKP 3.0 dan nanti disambung lagi. Ya, disambung lagi PKP. Kita tak tahu sampai bila PKP ni akan dilanjutkan. Okey, Food Panda ini bergantung pada kawasan. Food Panda kawasan masing-masing. Sebab itulah kita nak cari agent, ya, untuk kita kongsi di samping kongsi rasanya yang yang lemak, yang gebu, ya, aiskrim. Dia adalah aiskrim, ya, aiskrim cheesecake. Jadi dalam ni adalah, cuba lihat, ini adalah terdiri, ini mengandungi cheese, ya, cheese. Jadi ini adalah dessert hotel 5 bintang, tapi harganya berpatutan. Jadi okey, tahniah Puan Nolaila. Okey, tahniah. Jadi kami, ya, antara matlamat kami adalah untuk berkongsi rezeki. Jadi di sini kami nak ramai ejen, terutama yang terjejas dengan PKP. Jadi yang terjejas dengan PKP ni kita ada dua kaedah, iaitu satu ejen dan satu lagi adalah dropship. Dropship ini tidak memerlukan modal. Ya, kita hanya dapat pulangan dengan hanya menjadi dropship, tidak pegang stok, ya, tidak pegang stok. Kita tolong pasarkan, tolong jual, kita akan dapat commissionnya. Itu secara dropship, tak pegang, tak perlu keluar modal dan juga tak pegang stok.
Tapi marginnya sikit lah. Tapi untuk margin yang lebih besar supaya berkongsi ilmu dalam musim PKP ni, ya, kalau sesiapa yang nak mula berniaga adalah lebih baik kalau yang ada modal, kita boleh jadi ejen. Ejen ini dia pegang stok dan margin keuntungannya adalah lebih besar. Orang-orang tua yang tak suka susu, minum susu, bagus makan ni. Ya, boleh kongsi atau sertakan link di ruangan komen untuk jadi ejen dropship. Okey, saya akan sertakan link nanti. Ya, sebab ini belum berapa mahir lagi nak letakkan dropship ataupun link. Nanti selepas ini saya akan letakkan link untuk jadi dropship ataupun ejen. Ya. Jadi untuk jadi ejen, marginnya akan jadi lebih besar. Ya, tapi dia pegang stok dan perlukan modal. Ya, jadi kita ada nak bantu orang yang terjejas di luar sana, berkongsi ilmu, ya, kita berkongsi rezeki, ya. Jadi kita ada 2 kaedah untuk membantu anda yang terjejas dengan PKP atau ingin menjalankan perniagaan, ya, supaya dapat menampung dan kalau sama-sama kita naik untuk kita menjadi jutawan. Jut. Itu yang belajar. Ya, sama-sama menjadi jutawan. Jadi nanti saya akan sertakan link untuk jadi dropship ataupun ejen. Ya, dan siapa yang nak jadi dropship dan ejen ini, kita akan beri kursus ataupun kita akan coaching, bantu untuk jadi dropship dan ejen. Ya, dan ejen pun ada beberapa jenis ejen. Nanti bolehlah hubungi nanti apabila saya sertakan link. Mana tak kerti nak masukkan link. Nanti saya akan sharekan link dalam video ini nanti. Okey. Dia rasa crunchy untuk yang coconut gula Melaka. Sedap. Jadi pada yang warga emas sangat sesuai. Ya, sebab dia mengandungi susu dan juga cheese. Cheese ni ada 2 jenis cheese Australia yang digunakan yang berkualiti tinggi. Ya, jadi sebab itulah rasanya tak sama dengan biskut cheese yang di luar sana. Ini adalah diubah suai, ya, menggunakan resipi yang diolah oleh founder setelah beliau belajar dengan chef-chef terkenal peringkat antarabangsa. Ya, founder kita belajar dengan chef-chef yang terkenal, jadi olah resipi ni. Jadi sangat sesuai dan dia tahan lama selama 6 bulan. Jadi baru-baru ini kami diaudit oleh Mesti. Ya, diaudit oleh Mesti. Jadi kebersihannya terjamin dan jadi kami juga mendapat award, ya. Telah mendapat award top Asia Pacific Top Excellent Brand. Ya, okey. Jadi nanti kalau kita akan jumpa lagi pada esok hari, insya-Allah esok saya tak pasti jika ada line sebab esok insya-Allah kami akan ke Penang. Ya, untuk hantar stok bagi biskut craving dessert, biskut cheese, ice cream, cheesecake di utara. Jadi
Mana yang nak select order, bolehlah select order ya. Kami akan ke Penang esok. Jadi esok insya-Allah saya akan bersiaran juga pada pukul 12.45. Tapi kalau tidak, mungkin dalam perjalanan mungkin line internet kurang. Jadi insya-Allah lah kalau diizinkan Allah, kita akan bersiaran besok pada pukul 12.45. Jadi untuk hari ini sampai di sini, sebab saya pun nak sambung makan ini. Alhamdulillah sedap sangat, crunchy dia punya grated kelapanya. Alhamdulillah lemak, tapi kita tak guna gula putih. Jadi kita tak guna gula putih, jadi dia sesuai untuk pemakanan ya. Kita dah hantar ke lab test dan kita dapati bahawa kandungan gulanya rendah daripada yang biasa, dessert yang biasa, sebab dia bukan kek. Dia adalah bawahnya, base-nya adalah terdiri pada cheese dan susu sahaja. Ya, jadi dia ada biscuits sikit, susu banyak, cheese banyak, sedap. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.